Borak Kopitiam minggu ini. Sukan Olimpik sudah bermula. Jom kita berikan sokongan dan semangat kepada kontijen negara. Kita di kesempatan ini juga kami di tim Borak Kopitiam ingin mengucapkan all the best lah kepada semua atlet-atlet yang mana tak tahu sekarang kan TV boleh tengok kat mana-mana, kat Facebook apa tu, tak atlet tengah tengok ni. Semoga semua atlet yang bawa harapan rakyat Malaysia ni dapatlah memberikan sesuatu untuk Sukan Olimpik 2020 ni. Okey. Sebab ini pun sama kat ni. The Pocket Rocket Man, Datuk Azizul Hasni Awang diletakkan antara sasaran kita untuk mencapai pingat emas. Dan kalau nak tahu, basikal yang bakal digunakan oleh Datuk Azizul Hasni Awang tu, dia punya proses R&D, basikal apa benda semua tu memang sangat-sangat tinggi, bernilai 13 juta. 13 juta total Total. 13 juta kalau R&D basikal dia. Tu saja, basikal saja 300,000. Ya, jadi kita bersama dengan Ketua Pasukan Berbasikal kita iaitu Encik Muhammad Izham Muhammad. Assalamualaikum Encik Izham. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Muda-muda lah Zik tengok. Semua hebat-hebat. Itulah. Ya. Tapi Encik Izham, betul ke 13 juta? Ya. Okey. Untuk makluman semua, projek R&D peralatan berbasikal ini bermula pada 2017 di mana kita melakukan analisa prestasi selepas Rio 2016. Betul. So kita tengok aspek dari segi teknikal, taktikal, psychological, physiological atlet, kita mendapati salah satu elemen yang sangat penting adalah peralatan basikal tersebut. So bila kita cerita pasal R&D ni, memanglah dia memakan belanja yang agak tinggi. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti Australia, Great Britain, even Jerman. Kalau kita tengok Jerman sendiri, dia dah bangunkan teknologi ni pada tahun 1965. Wow. Di bawah Institute Research and Development of Sport Equipment. Dia macam ISN lah. So basically kalau kita bandingkan dengan ISN, kita dah jauh ke belakang. Malaysia dah jauh ke belakang dari segi teknologi. So 13 juta itu adalah kos keseluruhan. Kalau kita panggil keseluruhan, bukan hanya untuk pembangunan basikal, tapi pembangunan software latihan, hardware latihan, even jersey, helmet, pelbagai, sangat banyak. Maksudnya banyak. 13 juta tu jumlah projek tu. Projek tersebut, jumlah projek yang merangkumi segala-gala aspek, termasuk transfer knowledge di mana pakar-pakar tempatan belajar rapat dengan syarikat yang berbangkalan di United Kingdom lah. Faham. So kos 13 juta tu memang agak tinggi, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kita dikategorikan fast track lah untuk mempercepatkan proses tersebut, sebab kita sasarkan pada Tokyo 2020 kita kena ada ready made punya basikal dan teknologi-teknologi lain lah. Kalau kita tengok, kita bangunkan wheel kita sendiri. Kalau kita tengok wheel tu, basikal, handlebar, segala-galanya. Semua sendiri Semua sendiri kita bangunkan dengan kerjasama teknologi yang berbangkalan di United Kingdom lah. Maknanya basikal tu sendiri 300,000. Ya, harga untuk penetapan syarat UCI di mana Badan Dunia Berbasikal dia menetapkan syarat untuk Tokyo 2020, dia mewajibkan semua teknologi-teknologi yang akan digunakan di Olimpik 2020 wajib dipasarkan. Di mana sebelum ni kalau kita tengok pada Beijing Olimpik, London Olimpik, Rio, even sebelum-belum ni lah, teknologi ini dibangunkan secara rahsia oleh pasukan-pasukan tersebut. So bila kita nak beli teknologi diorang tak dia ada banyak cabaran dia lah. Contohnya dia letakkan harga yang sangat tinggi, dia letakkan waiting list ataupun minimum order. So banyak cabaran kita nak beli teknologi tersebut. So apa yang kita boleh lakukan hanya membeli basikal-basikal atau peralatan yang berada di pasaran ketika itu. So untuk 2020 kita UCI menetapkan syarat tersebut. Oleh yang disebab itu, semua negara sebenarnya boleh mengakses teknologi-teknologi negara lain. Disebabkan itulah kita meletakkan beberapa harga yang agak tinggilah supaya kita punya teknologi tidak boleh digunakan pakai oleh negara lain lah. Kita nak manage, kita nak maintain kita punya kelebihan dalam teknologi tersebut. Okey, Cik Izham, sebut pasal teknologi, Cik Izham pun ada sentuh berkenaan dengan kelebihan. Itu yang kita nak tahu. Apakah kelebihan basikal ni? Sampai harganya gitu, teknologi apa yang dipakai dan sebagainya, Cik Izham?
Okey, kalau kita fokus kepada teknologi basikal tersebut, asas dia adalah dia didesain, direngka bentuk khas untuk atlet pecut, di mana Datuk Azizul Hasni Awang, Syah Firdaus dan atlet-atlet negara lain yang kita dominan in event sprint lah. So kita design khas dalam bentuk aerodinamik. So kalau kita tengok sukan berbasikal track ini adalah seperti sukan F1 di mana reka bentuk, aerodinamik semua memainkan peranan yang sangat tinggi. Oleh dan disebab itu kita gunakan kaedah analisa melalui wind tunnel, which is kita tengok rintangan angin bagi atlet-atlet dengan peralatan yang digunakan. So itu yang pertama, reka bentuk. Yang kedua adalah bahan yang digunakan untuk basikal tersebut, iaitu kita gunakan carbon fiber yang sangat berkualiti tinggi. Ringan sangat ringan dan sangat kuat, stiff. So kita kena melakukan berbanyak ujian dalam makmal, stiffness, keselesaan atlet tersebut terhadap basikal. Setiap atlet dia ada cara pecutan dia. So design itu memenuhi keperluan atlet tersebut. Itulah yang kita panggil specialization lah kepada atlet tersebut. So kalau kita tengok dia punya handlebar tu 30 dia punya narrow handlebar, sangat narrow. So itu dia sesuai dengan bentuk badan atlet kita. Adakah Azizul Hasni Awang juga terlibat dengan proses R&D basikal tu selain daripada menguji basikal tu lah? Ya, betul. So, pada bermulanya 2017, 2018, kita atlet-atlet kita, Azizul, Syah, even beberapa atlet kebangsaan lain termasuk pasukan sokongan, jurulatih, John Besley, Hanizam Basri, semua terlibat secara langsung dalam memberikan maklum balas kepada penyelidik-penyelidik yang terlibat secara langsung lah. Di mana Azizul dia ataupun atlet-atlet lain, Datuk sendiri dia keluar masuk ke dalam wind tunnel, bagi feedback apa dia punya kebolehan basikal tersebut, apa yang dia rasa dan banyaklah. So dia memang terlibat secara langsung. Bukan dia sajalah, the whole team terlibat secara langsung dalam pembangunan R&D itu. Itulah sebabnya kos dia terlalu tinggi. Ya, maksudnya memang untuk satu pasukan, bukan setakat untuk Datuk Azizul Hasni Awang saja. Betul. Sebagai contoh macam saya sendiri terlibat secara langsung. So banyak yang saya pelajari daripada kepakaran di luar sana, di mana sebagai contoh kita tengok UK, Great Britain, dia sangat dominan dalam sukan berbasikal. Betul. So tim di belakang dia ni adalah salah satu kejuruteraan menggunakan kejuruteraan F1 yang berpengalaman luas dalam reka bentuk dan sebagainya. So cara dia orang bekerja, cara dia orang attention to detail seperti CEO ISN maklumkan, attention to detail tu sangat ditekankan dalam sukan berbasikal tersebut. Faham? Okey, jadi itulah dia explanation pasal basikal 300,000 tu. Tapi ini nak tanya Encik Izham ni, sebagai ketua pasukan basikal, macam mana keadaan Datuk Azizul Hasni Awang dekat sana? Semangat Datuk macam mana? Adakah Datuk ada bagi tahu apa-apa dekat Encik Izham, nak bagi tahu dekat penyokong-penyokong kat Malaysia ni? WhatsApp group ke apa? Ada WhatsApp group, ada cerita apa-apa tak? Ada, dia selalu team spirit sekarang ni kita consider sangat tinggi. Tidak sabar untuk berangkat ke Tokyo esok, penerbangan kami. So kalau ikutkan dari segi motivasi pasukan sendiri, kita dah melakukan yang terbaik. Kita take the process right first. Itu yang kita punya most important goal lah. Kita nak make sure everything kita make sure smooth lah, dari segi logistik wise, dari segi pergerakan nanti, dari segi equipment dah ready ke belum. So kita semua dalam semangat yang membara lah, membawa cabaran ni. Kita doakan, kita di Malaysia ni Encik Izham mendoakan seluruh pasukan berjaya untuk Sukan Olimpik Tokyo 2020. Semoga Datuk Azizul Hasni Awang dapat terus membawa harapan rakyat Malaysia menghadiahkan pingat emas pertama Olimpik Tokyo 2020. Amin. InsyaAllah. Okey Encik Izham, kirim salam dekat seluruh pasukan ya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia macam semangat detail. Nampak kita ingat ke kayu basikal sebenarnya banyak sangat proses. Nampak tak dia angkat basikal dari macam mana? Ya. Ringan basikal tu kan? Ringan. Lagi ringan dari kita. Apa dia? Lagi ringan dari kita.